Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua ahli kelab sukan dan permainan petang untuk tahun 2021. Ini adalah perjumpaan kita pada kali yang ketiga untuk tahun ini dan kami guru-guru penasihat petang berharap semoga murid-murid dan juga ahli petang berada dalam keadaan sihatlah. Okey, so untuk hari ini kita akan ada beberapa input berkaitan dengan petang. Kemudian kita akan ada sedikit kuis untuk melihat sama ada murid-murid mendapat apa yang telah kita sampaikan ataupun sebaliknya. Okey, so kita beralih kepada slide yang pertama. Slide yang pertama ini adalah mengenai pembahagian pemain dalam pasukan, yang mana kita tahu dalam satu perlawanan mesti ada dua pasukan. Dan setiap pasukan boleh ada satu bilangan pemainnya iaitu single, ataupun setiap pasukan boleh ada dua pemain untuk dalam satu pasukan dan boleh juga ada 3 pemain dalam satu pasukan. Okey, bilangan bol juga berbeza mengikut bilangan pemain dalam satu pasukan. Kalau dalam satu pasukan itu mempunyai hanya satu pemain, maka setiap pemain tersebut mendapat 3 bol. Ini bermaksud kalau ada dua pasukan, so kita akan ada jumlahnya adalah 6 bol lah, 3-3. Bagi pasukan yang double, iaitu 2 pemain untuk setiap pemain akan mendapat 3 bol. Dan manakala untuk triple pula, iaitu 3 pemain dalam satu pasukan, setiap pemain akan mendapat 2 bol masing-masing lah. Okey. Perkara yang pertama, sebelum memulakan permainan, setiap pasukan perlu memastikan mereka mendapat bol yang betul dari segi saiznya dan juga bahan bol tersebutlah. Pastikan bol yang diperolehi itu merupakan bol yang diperbuat daripada logam dan yang mana diameternya adalah 7.05 cm sehingga 8 cm. Manakala bagi jet pula, jet adalah bola kecil yang mana ianya diperbuat daripada bahan kayu dan garis pusat bagi jet mestilah 25 mm sehinggalah 35 mm iaitu milimeter. Biasanya untuk kita memulakan permainan, kita akan mulakan dengan undian terlebih dahulu untuk menentukan pasukan manakah yang akan membuat balingan yang pertama. Dan biasanya kita akan gunakan lambungan siling lah. Lambungan siling, kemudian sama ada yang dapat kepala ataupun sebaliknya. So pasukan tersebut akan memulakan balingan yang pertama. Apabila kita dah membuat undian untuk pasukan mana yang akan memulakan perlawanan, maka pasukan yang memenangi undian akan membuat bulatan, yang mana bulatan ini dia punya anggaran diameternya adalah 35 cm untuk minimum sehinggalah 50 cm untuk maksimum. Kemudian pemain akan berada di dalam bulatan tersebut sebelum membuat balingan bol dan kaki pemain tidak boleh terkeluar ataupun memijak garisan bulatan tersebutlah. Jika kaki pemain terkeluar, maka perlawanan dibatalkan. Dan kaki pemain juga tidak boleh terangkat ataupun berada di udara semasa balingan dibuat. Okey, sebagai contoh, katakan kita ada pasukan A dan pasukan B, di mana pasukan A memenangi undian tersebut dan akan memulakan balingan. Pemain daripada pasukan A akan membaling jet dan memastikan jet tersebut berada pada jarak 6 hingga 10 meter ataupun 20 kaki
Kemudian jet tersebut perlu dipastikan ianya tidak berada dalam lingkungan 1 meter ataupun 3 kaki daripada apa-apa sahaja objek ataupun halangan yang terdiri daripada pokok, pagar dan sebagainya lah. Dan selepas melambung jet, pemain daripada pasukan A tersebut akan membaling bol yang pertama. Selepas pemain kumpulan A, pasukan A membuat balingan yang pertama, pemain daripada pasukan B pula akan berada di dalam bulatan dan akan membuat balingan yang seterusnya. Balingan tersebut akan cuba dibuat sehampir yang boleh dengan jet. Sebab matlamat permainan ini adalah untuk menang permainan, bol perlulah berada paling hampir dengan jet. Setiap pemain daripada pasukan akan cuba membaling ataupun melambung bol mereka supaya bol akan berada hampir dengan jet, dan pemain akan melakukan teknik sama ada teknik point ataupun teknik shoot. Kalau teknik point ni, pemain akan cuba membaling bol untuk rapat kepada jet. Manakala bagi teknik shoot pula, pemain akan cuba melanggar bol pihak lawan supaya bol pihak lawan akan berada jauh daripada jet. Okey, apabila pasukan pemain daripada pasukan A membuat balingan dan pasukan B membuat balingan, bol bagi pemain pasukan A dan B akan diukur jaraknya. Katakanlah pasukan B, bol bagi pasukan B berada lebih jauh daripada jet, bermaksud pasukan A, bol bagi pasukan A hampir pada jet. Ini akan menyebabkan pemain daripada pasukan B akan membuat balingan yang seterusnya. Sebagai kesimpulannya, bagi pasukan yang bol pemain pasukannya berada paling dekat dengan jet, giliran balingan akan dibuat oleh pihak lawan. Pusingan tersebut akan diteruskan sehinggalah kesemua pemain akan membaling bol mereka ke arah jet dan akan berakhir apabila semua bol telah digunakan. Okey, bagaimana pula dengan pengiraan mata? Apabila kesemua bol telah dibaling, bol pasukan yang terhampir dengan jet akan dikira memenangi pusingan tersebut. Tetapi pengiraan mata adalah bergantung kepada bilangan bol yang hampir dengan jet. Okey, katakan di dalam contoh ini, bol A yang berukuran 2 cm dan bol A yang kedua berukuran 8 cm, kedua-dua ini dikira pasukan telah mendapat 2 mata. Ini adalah kerana ukuran yang terdekat selepas itu adalah B dari pasukan B, iaitu 10 cm. Ini bermakna bol pasukan A tidak akan dikira yang selepasnya. Maksudnya pasukan A layak mendapat 2 mata dan memenangi pusingan tersebut. Pasukan yang kalah tidak akan mendapat apa-apa mata. Pusingan akan diteruskan sehinggalah pasukan akan memperolehi jumlah mata 13 mata dan dikira sebagai memenangi perlawanan. Bermaksud apabila telah dapat 13 mata, maka perlawanan itu ditamatkan dan pasukan yang paling awal mengumpulkan sebanyak 13 mata, ianya dikira sebagai pemenang bagi perlawanan ini. Okey, sekian sahaja untuk penyampaian bagi kandungan klinik petang kita pada hari ini.
Dan semua ahli Kelab Petan diminta untuk menjawab kuis yang diberikan sebelum memasukkan kehadiran di dalam link yang disediakan. Sekian, terima kasih.